Kita akan sambung pengajian kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari, yang mana kita berhenti pada bab hadis babun mata yasihu sama'us saghir. Itu bab yang menyatakan sah ilmu itu didengari oleh kanak-kanak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan limpahan kurniaan daripada Allah. Dengan izinnya pada malam yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat berkumpul dan dapat kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan maghfirah dan keredaannya berkat kita berada dalam majlis yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung pengajian kitab ringkasan Sahih Al-Bukhari, yang mana kita berhenti pada bab hadis babun mata yasihu sama'us saghir. Itu bab yang menyatakan sah ilmu itu didengari oleh kanak-kanak. Iaitu kita masih lagi dalam bab ilmu, yang mana Imam Bukhari memasukkan hadis ini, yang mana beliau meriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas. Ketika itu umurnya tidak sampai 10 tahun. Dia meriwayatkan hadis ini ketika umur dia tak sampai 10 tahun. Kanak-kanak lagi. Dia kata, qad nahaztul ihtilam. Dia bermaksud, aku hampir-hampir akil baligh. Masyarakat Arab, akil baligh ini biasa 9 atau 10 tahun. Ataupun 11 tahun. Jadi dia kata satu hari Nabi SAW salat di Mina ila ghairi jidarin, iaitu Nabi SAW tidak ada dinding, iaitu tak ada sutrah. Yang mana hadis ini dia mengkritik pandangan, ya, menolak pandangan yang mengatakan solat yang kena ada sutrah tu wajib. Ada pandangan ulama kata solat kena ada sutrah. Sutrah ni ada benda yang menegak di hadapan kita. Sebab berdasarkan perintah Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah." Nabi kata apabila seseorang ingin mengerjakan solat, maka hendaklah dia solat dengan ada sutrah. Jadi ulama berselisih pandangan. Yang mana ada kata wajib, manakala majoriti ulama kata hukumnya adalah sunat. Jadi hadis ni menyebut, dia kata Nabi salat ghairi jidar, tanpa ada sutrah, kosong. Ini menunjukkan benda tu wajib. Kalau benda tu wajib, kenapa Nabi pernah meninggalkan? Baik, kemudian Nabi SAW dalam riwayat itu kata Ibn Abbas, dia kata famarartu baina yaday ba'du saf. Aku pun lalu depan saf. Ketika mana di Mina Nabi SAW buat haji ataupun umrah ketika itu, maka Ibn Abbas
dia naik unta, dia naik keldai, dia melintasi. Selamba dia je, sebab dia kanak-kanak. Selamba dia kanak-kanak, dia lintas. Dia melintas sebahagian saf. Baik. Kemudian dia pun meletakkan kepada saf, dia letakkan keldai itu satu tempat, kemudian dia solat, dia masuk dalam saf. Ya. Jadi hadis ni tuan-tuan, Imam Bukhari dia masukkan hadis ni bukan dia nak cerita sangat pasal bab saf ni ataupun bab hukum melintasi di hadapan saf. Tapi nak cerita Ibnu Abbas umur dia lebih kurang 10 ataupun 11 tahun, dia meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Umur tak perlu, dia meriwayatkan hadis. Dan hadis itu dimasukkan dan diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Maksudnya kanak-kanak bila dia dengar ilmu dan dia bila sampaikan, kita boleh ambil manfaat daripada ilmu kanak-kanak. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi, bukan disebutkan oleh para ulama, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Pepatah ulama sebut, dia kata, lihat pada apa yang dia cakap, jangan lihat siapa yang bercakap. Yang cakap tu kanak-kanak ke orang dewasa ke, standardnya macam mana sekalipun, tapi percakapannya baik dan percakapannya cukup berilmu, bermanfaat, kita ambil apa salahnya. Seperti mana Ibnu Abbas dia meriwayatkan hadis ketika dia kanak-kanak, belum akil balik lagi. Orang ambil hadis tu dan dimanfaatkan dan diriwayatkan. Dan ada juga hadis yang mana ada seorang sahabat dia meriwayatkan ketika umur dia 6-7 tahun. Ini yang kita nak cerita, budaya orang dulu ya. Budaya orang dulu umur 7 tahun, 6 tahun sudah meriwayatkan hadis. Dan juga dalam Sahih Bukhari, ada seorang sahabat namanya Salamah. Dia jadi imam ketika umur 7 tahun. Imam untuk orang dewasa. Maksudnya, apabila Nabi izinkan dia jadi imam, ketika umur 7 tahun, bacaannya bagus, fiqahnya bagus. Isyaratnya apa tuan-tuan? Masyarakat Arab dulu, dia memang kanak-kanak ni umur 7-6 tahun dah standard macam anak-anak kita belasan tahun. Cuba anak kita umur 7 tahun, apa dia tahu? Dia tak tahu sangat mana lah. Dia tahu gadget. Gadget dia tahu. Cuba kalau anak kita umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, masak nasi pun tak reti tuan-tuan. Betul? Depend, masih lagi bergantung pada mak, bapak dan sebagainya. Dulu tak. Dulu, tok nenek kita lah. Kahwin berapa? Atuk-atuk kita dulu umur 18 tahun kahwin. Yang si nenek tu umur 15 tahun. 14 tahun sebelum adanya penguatkuasaan undang-undang syariah, wanita minimum kahwin 16 tahun. Dulu tak. Jadi kematangan. Kedudukan, kematangan sosio budaya masyarakat dulu dan sekarang berbeza. Dulu mereka boleh meriwayatkan hadis, mereka boleh menyampaikan hadis ketika umur yang masih muda, belum akil balik lagi pun. Sebab itu, bila sebut tentang perkahwinan Siti Aisyah dengan Nabi SAW dalam usia yang sangat muda. Dalam Sahih Bukhari, Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah ketika Siti Aisyah umur 6 tahun. Dan Nabi mula 6 tahun Nabi berkahwin, tapi Nabi tidak maksudnya bersama dengan Siti Aisyah. Ataupun dengan mungkin bahasa yang dengan izin kita kata bahasa belum ketika 6 tahun belum bersetubuh dengan Siti Aisyah. Nabi mula bersetubuh dengan Siti Aisyah ketika umur 9 atau 10 tahun. 6 tahun, tunggu 3-4 tahun, 10 tahun baru. Ya. Tapi start kahwin umur 6 tahun, tapi betul-betul rasmi suami isteri yang betul-betul Nabi lahirkan seraya, Siti Aisyah sudah dewasa untuk menjalani hidupan sebagai isteri ketika umur 9-10 tahun. Isu perkahwinan Siti Aisyah ni menjadi isu yang sangat dikontroversikan oleh golongan-golongan orientalis, golongan liberal, ya, golongan feminis, yang mana mereka cuba bawa naratif zaman sekarang dan diperbandingkan zaman dulu, tuan-tuan. Adil tak? Tak adil. Memang tak adil, tuan-tuan. Kita nak bandingkan gaya hidup sekarang dengan gaya zaman dulu, tuan-tuan. Boleh atau tidak? Tak boleh.
Zaman dulu tuan-tuan, kita kata zaman sekarang ni kalau kita tengok teknologi perubatan ni, memang statistik dah tunjukkan bahawa orang makin tinggi teknologinya makin panjang umur dia. Kita tengok orang umur 90 tahun macam teknologi kat Jepun kan, Jepun masalah sekarang ni kalau kita tengok kadar kelahiran rendah. Lepas tu bilangan orang tua makin ramai. Bilangan orang tua makin ramai. Kelahiran tak ramai. Orang Jepun tak nak kahwin, tak nak beranak. Atau kahwin pun mereka beramal dengan konsep free child. Sebab mereka takut tak nak sandang tanggungjawab. Ataupun disebabkan kos cara hidup nak membesarkan anak, pendidikan dan seumpamanya. Jadi kelahiran tak banyak. Korea pun sama juga. Jadi orang tua makin ramai. Sebab apa orang tua makin ramai? Panjang umur. Pasal apa panjang umur? Teknologi. Ubat ada, itu ada. Kita tak nafikan umur, hayat, kuasa Allah. Nah, tapi kita tak nafikan, Allah tak nafikan usaha. So, usaha zaman sekarang ni tuan-tuan, teknologi ada, boleh kesan penyakit ni. Boleh kawal sakit ini daripada awal lagi, semenjak stage awal lagi. Dulu, barah, tak boleh buat apa-apa tuan-tuan. Ya. Sekarang ni, stage awal, kanser dah boleh detect, dah boleh cure, hantar kemo dan sebagainya. Itu kita tak nafikan lah. Tapi bila kita nak bawa naratif dulu dengan naratif sekarang, lain. Sebab itu kalau kita tengok dalam undang-undang syariah, yang mana tanggungjawab bapa, dia bagi nafkah kepada anak dia sampai umur 18 tahun. Makan, minum, sekolah sampai 18 tahun. Lepas umur 18 tahun, bapa nak bagi tanggungan, itu dia punya sukarela. Selagi mana anak tu tak umur 18 tahun, menjadi tanggungjawab bapa untuk tanggung keperluan asas anak dia. Kalau tidak, boleh disabitkan kesalahan dekat mahkamah. Tapi dalam kitab fiqah tuan-tuan, dia kata tanggungjawab bapa, tanggung anak dia, lelaki ataupun perempuan, sampai akhir balik dah. Sampai akhir balik dah, tak wajib lagi dah. Tapi kalau nak apply zaman sekarang, tak boleh. Pasal apa tak sesuai, anak kita dah akhir balik umur 13 tahun, 14 tahun. Still lagi depend pada parent, mak bapak, makan, minum dan seumpamanya. So, suasana dah berubah tuan-tuan. Dulu, kanak-kanak akhir balik saja dah pandai dah kerja, dah mengembala kambing, dah kerja kat kebun, dia dah berkahwin. Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah, sirah ataupun sejarah masyarakat Arab, ya kita tengok sirah Ibnu Hisham, kita bawa sejarah Ibnu Al-Athir, merekodkan zaman dulu, kahwin bawah 15 tahun, 10 tahun, perkara biasa. Perkara biasa tuan-tuan. Wanita-wanita zaman dulu kahwin bawah 9 tahun, bukan Siti Aisyah. Berlambak tuan-tuan. Ini boleh dibuktikan. Catatan sejarah Arab secara manuskrip, sanadnya sampai yang sahih. Jadi zaman dulu tu, biasa kan. Zaman dulu tu budak-budak pergi kebun, tanam korma, pergi gembala kambing, pergi berniaga. Umur 15 tahun, itu biasa. Tapi zaman sekarang, budak bawah 18 tahun, kita suruh bekerja, ini, you dah langgar hak asasi manusia. Tapi zaman dulu biasa. Sekarang tak boleh. Jadi saya nak ceritalah bagaimana Ibnu Abbas ketika umur tak sampai 10 tahun ataupun 10 tahun, dia boleh meriwayatkan hadis, boleh sampaikan hadis, sahabat-sahabat jadi Nabi, jadi imam dan sebagainya. Ya betul, naratif dulu berbeza. Naratif dulu ni kita tak adil kalau nak bawa zaman sekarang. Ya, bila sekarang ni kalau kita tengok budaya kahwin awal ni tuan-tuan. Kita kata dulu kahwin awal 15 tahun. Sebelum tak penjajah 16 tahun, 17 tahun, itu perkara biasa kahwin. Ya. Lama kelamaan kita pun dah berubah, gaya hidup berubah, masing-masing dah berkerjaya. Lepas tu terkesan dengan gaya hidup luar dan sebagainya. Kahwin awal tu dianggap umur 20 tahun. Nanti tunggu lagi 10 tahun, kahwin umur 25, itu paling awal. Betul? Betul. Nanti tunggu lagi 10 tahun, 27 pula. Betul? Nanti tunggu lagi 10 tahun, 30. 30. Awal nak kahwin. Dia jadi macam Jepun lah tu. Jepun macam tu lah. Dulu Jepun kahwin belasan tahun. Lama-lama sekarang ni, jadi budaya. Pasal apa? Dia jadi budaya, umur 30 tahun, it's still early. You kahwin 30 ni. Sebab tu kalau kita tengok, kalau dekat Jepun ni tuan-tuan,
Dia kalau ikut jadual kerja 8 sampai pukul 5, let's say lah kan. Ya. Kalau kita balik pukul 5, itu hak kita. Tak ada siapa boleh halang. Kerja siap, bos suka. Tapi orang sana tu, nak balik pukul 5 rasa segan. Nanti kena padang serong. Balik pukul 7, awal ni. Bukan dia balik pukul 8. So budaya balik pukul 5 tu sudah tidak ada lagi. Kalau dulu okey, lepas tu dipandang rendah, didragkan lagi, pukul 7, pukul 8, itu paling awal dia boleh balik. Kalau tidak, you tidak betul-betul all out untuk company dan seumpamanya. Sebab tu kat YouTube dia buat satu dokumentari, dia tengok pekerja-pekerja Jepun balik malam, ya, yang baring tepi jalan, yang hentuk kepala dekat dinding, tension, stres dan sebagainya, yang tak kahwin dan sebagainya. Jadi macam tu lah. Zaman dulu kahwin 20-an, tak ada masalah. Sekarang ni 20-an, awal no kahwin, tak matang lagi. Nanti bercakap. Nanti naik lagi. So zaman berubah, tapi kita jangan layan sangat lah. Jangan layan sangat tuan-tuan. Kita kena lihat dari segi sudut, ya, kematangan dalam kita nak berfikir. Kita lihat satu kewarasan yang benar-benar kita boleh bawa dalam naratif kehidupan kita ini supaya dia masuk akal lah, masuk akal. Ya, dia kata jangan ikut sangat standard barat ni. Yang baik tak apa kita ambil lah. Standard barat ni kita jangan ikut sangat. Kita tak perlu nak ikut sangat apa semua dan sebagainya. Ya. Jadi, yalah, kita pun undang-undang pun ikut barat juga. Kalau jenayah seks bawah 18 tahun, kira rogol. Walaupun dengan kerelaan perempuan. Tapi apa 18 tahun, tak rogol. Lain pula. Boleh, tak ada masalah. 18 tahun, tak boleh minum arak. 18 tahun ke atas, boleh minum. Tak ada masalah. Mak bapak tak boleh halang. Kalau halang kena. Kalau kat barat dah. Kan? Jadi, kita jangan ikut sangat naratif yang mana nanti dia akan merebak, tuan-tuan. Kalau kat barat tu, anak-anak yang bawah 18 tahun, cuit sikit pun tak boleh. You pukul sikit dia. Telefon, polis datang, dakwa kat mahkamah, habis mak bapak tu. Itu dah nak masuk kat sini dah. Dan kita pun tak setuju pukul anak yang macam sampai betul-betul berbirat sampai cedera. Kita pun tak setuju. Tapi kita fikirkan kita ada identiti kita sebagai orang Islam. Nabi kata anak tak solat cukup 10 tahun, pukul. Pukul tu pukul mendidik. Pukul yang bukan memberi kesan yang lebam ke. Pukul pun tak boleh hayun. Pukul segala tak boleh muka, tak boleh hayun tinggi-tinggi. Ada peruntukan Islam. Tapi kita nak import budaya sana. Okey, nanti kita bawa. Tak boleh langsung. Nanti bawa nanti undang-undang, siapa yang pukul anak dia, walaupun sedikit, walaupun tidak berbirat, anak boleh buat aduan dekat polis. Mak bapak boleh didakwa. Itu yang kita tak nak, tuan-tuan. Kita kena berhenti benda-benda nonsense macam ni. Kita ada prinsip. Tak apa, yang baik kita boleh ambil. Yang tak ambil, tak payah kita nak ambil, ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita sebut hadis yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita disunatkan letak sutrah. Kalau tak ada sutrah macam mana? Tak ada masalah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kata, "Idza shalla ahadukum fayaj'al tiqa'a wajhi syai'an." Nabi kata, apabila seseorang salat ataupun tak salat, maka dia hendaklah letak sesuatu di hadapan dia, sutrah. Itu Nabi SAW sebut. Fa illam yajid falyunsib asa. Kalau tak ada benda yang nak dipacak, Nabi kata letak tongkat. Untuk kita bagi isyarat, orang jangan lintas di hadapan kita. Fa illam yajid falyakhutta khattan. Nabi kata, kalau kamu tak mendapati benda tongkat ke ataupun benda nak letak tegak macam tu, Nabi kata buat garisan, buat line. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam kita mengerjakan solat,
Ini kalau kata kita solat dekat tanah lapang, tapi kalau kita solat dekat tempat yang memang tempat solat, ada masjid surau dia sediakan tempat menegak tu. Bagi saya tak ada masalah lah. Cuma bagi saya tak berapa nampak keperluannya. Tak ada, nampak tak ada masalah, no problem, kan? Tapi sutrah ni Nabi kata fa illam yadid falyakhut khattan. Kalau tak ada benda menegak tu, dia boleh buat garisan. Kalau dekat padang pasir tu buat line. Supaya line atau buat line itu supaya orang tengok had ni antara dia berdiri dengan line tak boleh lintas. Tapi bila kita masuk dalam masjid atau surau zaman moden ni tuan-tuan, automatik sutrah dah ada. Garisan ni ada. Garisan automatik, garisan-garisan soft ni sudah dikira sutrah. Seorang boleh agak, okey, mana yang boleh lintas, mana yang tak boleh lintas. Ya, itu sedikit info tambahan tuan-tuan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang seterusnya, babu fadli man alima wa 'allama. Masih lagi dalam bab ilmu, iaitu yang menyatakan tentang fadilat orang yang berilmu dan mengajar ilmu itu sendiri. Ini hadis cerita tentang fadilat orang yang berilmu, yang ada pengetahuan kemudian dia mengajar ilmu itu pada orang lain. Baik. Hadis tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithil katsiri asaba ardan." Perumpamaan apa yang Allah utuskan kepadaku berupa petunjuk dan ilmu adalah seperti hujan lebat yang jatuh di atas tanah. Nabi umpamakan, ya. Nabi bawa satu hadis, Nabi bawa satu perumpamaan. Nabi kata, Allah bagi baginda sallallahu alaihi wasallam ilmu dan petunjuk seperti hujan lebat yang jatuh di atas tanah. Nabi nak bagi faham, iaitu kepentingan ilmu dan hidayah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah manfaatnya? Supaya sahabat tahu ilmu yang Allah bagi pada Nabi berbentuk hidayah. Manfaatnya besar. So, supaya sahabat menghargai dan aware benda ni bukan sebarangan. Nabi kata ilmu ni yang datang pada baginda yang Allah bagi ni seumpama hujan yang lebat. Kenapa Nabi bawa satu perumpamaan hujan yang lebat dengan ilmu yang Allah bagi kepada Nabi SAW? Sebab hujan, kalau cerita dekat tanah Melayu ni, orang rasa biasa. Hujan, biasa je. Arab ni hujan ni, bila turun, satu benda yang sangat berharga. Hujan turun, satu rahmat yang cukup besar. Hujan turun, maka tempat tanggungan air, banyak air tuan-tuan. Bila hujan turun, telaga penuh dengan air. Hujan turun, sungai pun mengalir. Kan dekat YouTube kita tengok, dekat Yaman, bila musim hujan, tanah kering, hujan turun, sungai pun mengalir. Orang Arab joget. Suka dia. Ya. Jadi hujan ni satu benda yang sangat berharga. Air ni satu benda yang susah untuk didapati di tempat dinamakan padang pasir Sahara. Maka sebab itu Nabi umpamakan bahawa manfaatnya ilmu yang dibawa oleh Nabi SAW satu manfaat yang besar. Seperti mana orang yang duduk di padang pasir dapat air yang banyak. Nabi kata hujan lebat, bukan hujan biasa-biasa. Tapi bila cerita kat kita ni, hujan lebat. Apa yang best sangat? Kita dah biasa. Okey? Baik, apa kata Nabi SAW? Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Nabi kata, sebahagiannya adalah tanah yang subur. Ia menyerap air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu Nabi ni apabila disampaikan kepada sebahagian manusia, dia menerima ilmu ni dengan baik, maka dia menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang segar, menyerap air. So tanah yang baik, tanah yang bagus, dia serap air, so menjadikan tanah itu subur dan menghasilkan tumbuh-tumbuhan.
Maka Nabi SAW sebut, apabila hujan tu kena pada tempatnya yang sesuai, maka tanah tu subur. Ini Nabi umpamakan Nabi dengan para sahabat. Nabi sampaikan ilmu pada para sahabat, sahabat terima dengan baik, mereka beriman pada Allah dan Rasulullah dan hari akhirat, dan mereka menerima ilmu Nabi menyebabkan keimanan itu segar dalam hati-hati mereka, dan iman itulah yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Di dunia, mereka menjadikan agama sebagai gaya hidup mereka. Dekat akhirat, Allah balas dengan syurga yang cukup besar nikmatnya, tuan-tuan. Baik. Ya. Apa kata Nabi SAW? Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u wa asabat minna ta'ifatun ukhra. Dan Nabi kata SAW, sebahagian yang lain adalah tanah keras. Ia menahan air, lalu memberi manfaat kepada manusia dengannya. Mereka minum, mereka memberi minum binatang ternak dan bercucuk tanam. Ada satu kelompok lain juga, yang mana Nabi SAW sebut, bagaimana ada kelompok yang menerima air. Yang menerima air tetapi dia tidak menenggelamkan air itu, dia menakungkan air. Sama juga kedudukannya, dia memberi manfaat yang cukup baik kepada orang lain, iaitu dengan tanah yang keras dia menakungkan air, maka Allah memberi nikmat minuman itu kepada orang lain. Macam tanah Oasis kan, tanah Oasis ni dia ada satu tempat yang keras, dia letak dekat tempat lembah tu, bila hujan turun, air banyak, di situlah orang buat perkampungan. Sebab apa? Di situ ada lambakan air dan mereka boleh hidup. Memberi manfaat. Walaupun dia tidak menumbuhkan tanaman, walaupun dia tidak menumbuhkan makanan, tetapi dia tetap memberi manfaat air untuk manusia dan binatang-binatang, memberi manfaat. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi kata, manusia ni apabila menerima ilmu daripada Nabi SAW, ilmu daripada cendekiawan, maka peranannya berbeza-beza. Ada yang dapat ilmu, apa dia buat? Dia sebarkan, dia buat dasar tuan-tuan, dia memandaikan orang, ya. Lepas tu dia keder lagi ramai-ramai ilmuwan. Ini golongan pertama. So bila tanah tu menerima hujan, dia menghasilkan pelbagai sayur-sayuran, pelbagai buah-buahan, variety banyak. Ini peringkat tertinggi. Ya, berbanding yang nombor 2 tu, dia satu sajalah, air saja. Tapi tetap memberi manfaat, tapi dia rendah sikit tuan-tuan. Yang tadi pertama tu dia hasilkan korma, beras, sayur, buah-buahan. So peranannya lagi besar. Bila sampai pada ilmu yang betul pada orang ni tuan-tuan, dia lah jadi profesor, berkat dia jadi cikgu, dia jadi pandai dan memandaikan orang. Yang golongan kedua tu lebih rendah sedikit, tapi memberi manfaat. Tetap memberi manfaat. Iaitu bila dia terima ilmu daripada orang, mungkin dia tidak memandaikan orang lain. Mungkin dia tak kira lebih ramai ilmuwan, tetapi sekurang-kurangnya dia belajar ilmu, dia tidak membahayakan orang lain. Dia berakhlak pada orang lain. Dia jaga tata caranya, dia jaga mulut dia. Dia menolong orang lain dengan bantuan semampu mungkin. Tetap yang memberi manfaat. Seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Baik, kemudian Nabi SAW sebut, wa asabat minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'a'un la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Fadzalika mathalu man faqaha fid din wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allama wa mathalu ma lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Nabi kata ni golongan yang ketiga. Golongan ketiga apa? Namun ada juga tanah yang lain, iaitu hanya berupa tanah kering, tidak dapat menahan air, tidak dapat menakung air, dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Adalah tak menakung air. Dia serap air tu, dah serap air, tak menghasilkan apa-apa. Begitulah perumpamaan orang yang memahami agama Allah dan mendapat manfaat daripada apa yang Allah utuskan kepada aku.
lalu dia belajar dan mengajarnya. Nampak? Tadi golongan pertama, golongan kedua. Golongan pertama ni hebatlah. Mungkin dia ulama. Ya, dia terima ilmu daripada ulama, lepas tu dia jadi ulama, dia ajar ramai orang. Yang kedua ni mungkin tak tahap tinggi saya ulama, tapi still banyak memberi manfaat. Ya. Yang ketiga ni Nabi kata, dia tetap memberi manfaat, belajar dan mengajarnya. Dan perumpamaan orang yang tidak mempedulikan. Yang ketiga tadi, hujan turun banyak, tapi dia serap air dan tidak menakung air. Walaupun dia serap air, tapi dia tidak menjadikan dia subur. Tetap tidak menumbuhkan apa-apa tumbuhan. Dan Nabi kata, ini perumpamaan orang yang tidak memperdulikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku bawa, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, serta tidak menerima petunjuk tersebut. Ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kata para ulama, hadis ini memperhina golongan yang tidak mahu menerima petunjuk daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia seperti tanah kering kontang, yang orang pun tak nak duduk situ dan orang tak nak pandang dia. Begitulah pandangan manusia terhadap tanah yang kering kontang. Orang tak hargai. Kalau tanah yang subur, orang berebut-rebut buat rumah dekat situ, buat tanaman dekat situ. Kalau tanah kering kontang ni, jual harga murah pun orang tak nak beli, tuan-tuan. Orang tak nak beli. Siapa pun nak beli, tak ada siapa nak beli. Tempat yang sangat tersajik. Macam itulah Allah melihat golongan yang ketiga ni, tuan-tuan. Ilmu datang, pencerahan dibagi, ilmu dibagi, petunjuk dibagi, tetapi dia tak appreciate. Yang lebih teruk, dia lawan lagi, tuan-tuan. Dia lawan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia lawan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis semua dia kata ini jumutlah, ini tak ikut menyusahkanlah, tak mengikut perkembangan zaman. Banyak. Memang banyak sekali lah kalau kita nak bawakan contoh pada zaman sekarang ni. Ya, tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam. Paling mudah kalau kita nak tengok dari segi sudut macam mana golongan-golongan liberal, golongan-golongan sekular, bagaimana mereka memperhinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka memperhinakan para ulama, bagaimana memperhinakan hidayah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata seumpama tanah kering yang terima air tapi dia tidak mendapat apa-apa manfaat dan tidak memberi apa-apa manfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pengajaran daripada hadis ini, tuan-tuan, yang mana hadis ini menerangkan tentang bahawa tentang ilmu syar'i ataupun ilmu yang Allah kurniakan kepada Nabi dan para ulama, ada 4 golongan yang dikategorikan menerima ilmu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iaitu alimun, amilun, muallimun li ghairihi. Wa huwa asyraful aqsam, kata para ulama. Golongan pertama iaitu golongan yang alim, amil, ya, muallim li ghairihi. Alim berpengetahuan. Azan belum. Amin. Ya. Amil yang beramal dengan ilmunya, muallim yang mengajar li ghairihi. Ini paling ulama kata wa huwa asyraful aqsam, iaitu ini kategori yang terbaik. Ya. Wa min warasatil anbiya, dan golongan ini adalah kategori warasatul anbiya, iaitu para ulama. Ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Qadhi Iyad. Ramai lagi lah ulama-ulama yang banyak berjasa pada ini, peringkat tertinggi. Yang kedua, tuan-tuan, alimun yu'allimu ghairahu wa la ya'mal bi'ilmihi. Fahadha yanfa'un nasa wa la yanfa'u nafsahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang kedua, dia kata orang alim, tetapi dia mengajar orang lain tentang ilmu itu. Wala ya'mal bi'ilmi, tetapi dia tak beramal dengan ilmunya. Ni macam ustaz duk ceramah, mengajar, dia ajar orang buat baik, tapi dia pun tak buat baik. Contohlah.
Ustaz dia ceramah, tuan-tuan bangun pukul 3 pagi, 4 pagi tahajud, ini fadilat-fadilat. Ya, dia pun subuh bangun 6.30 tuan-tuan. Contohlah kan. Ya. Jangan tuduh saya pula. Saya kata memang ada lah. Ada ramai. Ya, ini peringatan untuk diri saya lah. Untuk ceramah sana sini. Tapi takut-takut tak buat. Ini sangat-sangat bahaya tuan-tuan. Ya. Maksudnya, fahadha yanfa'un nas. Golongan ini memberi manfaat pada manusia. Wala yanfa'un nafsahu. Tetapi tidak memberi manfaat pada diri sendiri tuan-tuan. Ya, tidak memberi manfaat pada diri sendiri. Ya, baik. Jadi yang itu yang kedua, yang ketiga, wa muslimun jahilun aw alimun la yu'allimu ghairahu wa la ya'malu bi ilmihi fa hadha syarrun mimma sabaq. Golongan ketiga para ulama iaitu muslim, seorang yang jahil. Jahil maksudnya tak nak belajar. Ya, aw alimun, orang yang alim, la yu'allimu ghairahu, tidak mengajar orang lain. Wala ya'malu bi'amalih, adalah ada ilmu tetapi tak nak mengajar dan tidak beramal dengan apa yang dia belajar. Maka di sini kata ulama, fahadha syarrun mimma sabaq, sesungguhnya ini adalah kategori yang lebih buruk daripada sebelum ini. At least dia berilah manfaat orang lain. Dia suruh orang tahajud malam, dia suruh orang solat duha, dia sebutkan fadilat solat duha, dia pun tak solat duha. Tapi at least dengan sebab dia mengajar fadilat duha tu orang lain buat. At least dia membuka jalan kebaikan. Ini dah lah alim, tapi tak nak mengajar, tak nak beri manfaat dan tidak beramal. Lagi teruk. Ataupun yang jahil, tak nak belajar. Bila tak belajar, macam mana nak beramal? Ini kategori yang ketiga. Baik. Yang keempat, wa kafirun lam yadkhul fi hadha ad-din aslan. Fahadha huwa akhbasul aqsam wa syarruha wa atqaha wa ashqaha. Kata yang keempat, golongan bukan Islam, kafir yang tidak termasuk dalam agama ini. Ya, ini adalah akhbasul aqsam, di seburuk-buruk kategori. Ya, tak terima hidayah. At least yang muslim jahil tadi, dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman pada Allah. Ya. Tetapi keburukannya tidak berilmu dan tidak beramal dengan ilmu. Tapi orang kafir ni tidak, sama sekali tidak ada manfaat langsung dan paling teruk sekali. Ya. Pengajaran daripada hadis ini juga tuan-tuan menunjukkan kelebihan ilmu dan beramal dan mengajar ilmu. Jadi inilah peluang yang kita ada tuan-tuan. Walaupun kita bukan ustaz, walaupun kita bukan ulama, ambillah peluang yang ada, sebarkan ilmu. Ya. Macam kita buat video, kita sebarkan kat internet. Kita jumpa video Madinah Studio, kita sebarkan dekat WhatsApp group. Kita sebarkan dekat mana, TikTok ke, ya betul. Itu mengajar juga tu. So kita nak masuk fadilat mengajar ilmu. Kita tak ada ilmu tapi kita forward video-video mengajar orang tentang kebaikan. Ini salah satu usaha, alhamdulillah, kelebihan zaman teknologi. Zaman dulu nak sampaikan ilmu, kita dengar, faham, sampai pada orang lain. Zaman sekarang, kita beri kepada orang yang faham, dia cerita, dia kata bagus, share ni. Share kan. Share kan. Bagus. Ya. Baik, kita bagi laluan azan sebelum kita teruskan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi hadis bab raf'il ilmi wa dhuhuril jahli. Bab diangkat ilmu dan terzahirnya kejahilan. Pendeknya hadis tuan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idda min asyratis saati ay yurfa'al ilmu wa yuthbatal jahlu wa yushrabal khamru wa yadhharuz zina. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis saati ay yurfa'al ilmu, antara daripada tanda-tanda hari kiamat ialah ilmu diangkat. Ilmu diangkat maksudnya apa? Ulama makin sedikit. Ulama-ulama makin ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal ulama tak ramai. Jadi sekarang ni ada orang kata, ya, kita baca komen-komen netizen ni kata, alah sekarang ni tak payah nak ulama, sekarang ada chat GPT. Dia kata sekarang ni
ChatGPT diangkat sebagai ulama, tuan-tuan. Tu dia. Kita boleh buat kajian juga. Kita buat kajian, kita type soalan, kita tanya soalan-soalan yang bab asas agama. Okey, jawapan not bad, alhamdulillah. Tapi bila kita tanya bab yang berat, ChatGPT pun dia pening kepala. ChatGPT ni, tuan-tuan, kita kena tahu, dia ni pandai goreng. Dia tak reti jawab, dia goreng, tuan-tuan. Banyak. Jangan main-main. Bukan ilmu agama saja. Ilmu apa-apalah. Ini terbukti ramai. Pakar ekonomi, ustaz, dia goreng pasal ekonomi sedap, tapi teori hauk dia kata dia. Banyak. Ya. Tapi hati-hatilah. ChatGPT tu kita tak boleh tolak. Dia satu perkembangan teknologi. Tetapi kena, bila buka ChatGPT ni, anak saya dekat universiti belajar. Dia kata ChatGPT ni bagus lah. Banyak maklumat saya kata, tapi hati-hati. Ya, isteri saya pun lecturer. Dia kata ChatGPT ni kena buat cross reference. Tak pasti betul tak betul. Ya. Tapi sekarang ni dunia AI ni kita tak dapat nak predict lagi 10 tahun macam mana, tuan-tuan. Kita tak dapat nak predict. AI punya image, AI punya video, dia boleh tukar muka ni. Saya tengah ceramah ni, tukar muka Tuan Haji. Tengah ceramah ni boleh. Ambil video daripada media studio ni, ChatGPT tampal muka. Tak nampak artificial. Tahun lepas nampak artificial. Sekarang ni macam tak nampak. Adalah boleh. Tapi kita tak tahu lagi 10 tahun akan datang. Dan dekat Korea, saya ada jumpa dekat YouTube satu berita dekat apa ni? Dekat Korea sekarang ni dah tersebar jenayah deepfake. Deepfake tau. Deepfake ni budak-budak sekolah, budak-budak universiti. Dia pandai manipulate AI punya video dan dia ambil upah nak buat deepfake melalui video yang ada pada teknologi AI. Dia kata, okey, nak buat video porno. Maaf cakap, dia kata, kau nak buat gambar siapa? Kalau katakanlah orang lelaki ni dia suka perempuan ni, dia berminat dengan perempuan, crush, istilah zaman sekarang ni. Ambil gambar orang tu, dia boleh buat. Bila tengok video tu, menurut dokumentari tu lah, dia buat video tu, dia kata, wanita yang dia tampal muka tu memang nampak seolah-olah almost 100% dia yang buat. Dekat UK ni. Ya, betul kata. Tahun lepas, tahun 2022, 23, video tu bila kita tengok, dia macam nampak artificial. Nampak macam bentuk-bentuk lukisan sikit lah kan. Dia kata, pakar kata, tunggu tahun depan. Tunggu lagi 2 tahun. Dia akan jadi clean, cantik. Betul tuan-tuan. Nampak macam video betul. Lagi 10 tahun, jangan main-main. Orang nak fitnah kita ni tuan-tuan, lelaki tengah berzina, dia letak muka kita, bagi kat bini kita. Habis pinggan mangkuk, habis lah. Jangan kata pinggan mangkuk. Ya, periuk besi tu boleh pecah tu. Kaca pecah ni, periuk boleh pecah. Jangan main-main. Cabaran. Ya. Ini, takut. Itu saja orang manipulasi ilmu, apatah lagi. Orang tak nak berguru, orang tak nak jumpa lecturer, duk depend sangat dengan, ya, inilah teknologi daripada kita sendiri yang buat. Dan Nabi kata, wa yuthbatul jahlu. Ya, kejahilan itu makin menguat, makin menebal dan makin menapak ketika itu. Kejahilan ni jangan cakap lah tuan-tuan. Baru-baru ni isu telekung, orang perempuan solat telekung. Tuan-tuan boleh baca lah benda. Saya pun ada tulis dekat Facebook komentar tentang ni. Yang mana Jabatan Mufti Selangor dia keluarkan artikel tentang wanita solat yang aurat boleh nampak daripada bawah telekung. Baju telekung, bukan kain telekung ya. Telekung. Jabatan Mufti Selangor dia jawab dengan penuh ilmiah berdasarkan kitab fiqah, jawapan pada ulama. Tapi komen-komen kat bawah tu ada komen yang baik, ada komen yang cukup negatif. Dia kata, tak pernah belajar pun. Apa ni Mufti Selangor begini-begini. Mufti Selangor tu jangan main-main tuan-tuan. Alim dia macam mana. Ya. Dia, saya kenal lah, dia senior saya masa belajar tu. Umur lebih kurang tuan-tuan, tapi dia senior saya setahun. Orang yang sangat bijak, orang yang sangat teliti.
Ya, tapi orang yang tak ada ilmu duk kutuk, duk maki sebab kejahilan yang ada. Isu telekung, saya tak nak cerita panjang lah. Panjang cerita dia, boleh baca sendirilah tuan-tuan. Kat Facebook saya pun saya ada komen isu ni panjang, saya tulis. Saya nak kritik golongan yang cepat mengecam. So orang tak tahu, dia jahil. Bila dia tak tahu, dia tak nak belajar. Tapi dia tahu kecam. Ini. Yuthbatul jahlu. Kejahilan itu menjadi kuat, memasak dekat muka bumi ni tuan-tuan. Nampak? Jadi orang kita ni tuan-tuan, dia belajar fiqh mazhab Syafi'i, dia belajar dekat sekolah yang very asas, sangat-sangat, kata orang very layman punya lah asas. Tak tinggi pun tuan-tuan. Tuan-tuan belajar fiqh dekat sekolah-sekolah ni tuan-tuan, hatta sekolah kafah, not even 5% pun sampai. Terlalu sikit. Cerita pasal aurat wanita. Okey, aurat wanita dalam solat, semua seluruh badan kecuali tapak tangan dan muka. Ustazah kita, ustaz, dia tak ada masa nak cerita detail masa ni. Tapi bila Mufti Selangor bawa satu jawapan yang betul, akademik, orang duk hentam dia. Yang hentam tu jahil belaka. Baca Al-Quran pun tak kerti, saya yakin lah tuan-tuan. Ya. Wahabi macam ni, macam mana ni? Dan Mufti kata yang dulu-dulu tak payah qada. Habis tu kena pakai jubah lah dalam telekung tu. Tak semestinya. Adalah sebab tu kena belajar. Kalau you belajar dekat internet, you tak datang kelas, tak belajar macam mana kita detail. Tak semestinya memang aurat tu nampak daripada bawah. Tapi ada cara-caranya bagaimana nak jadikan tak batal solat. Ada. Kan? Dan Islam tak adalah sempit macam tu. Tapi disebabkan kejahilan, kita tak tahu, kita pandang benda ni sangat membebankan. Sedangkan, macam dululah saya pernah cerita kan, ke mazhab Syafi'i ni susahlah niat solat, niat ini. Kalau belajar betul-betul, niat solat, niat puasa tak adalah sesusah macam mana sekalipun. Senang, simple, very simple. Buka kitab Minhajul Talibin, buka mana-mana kitab fiqh mazhab, simple sungguh. Tapi sebab kejahilan kita anggap benda tu macam susah. Padahal salah yang kita fikirkan tuan-tuan. Ya, baik, itulah antara contohnya lah kan. Pasal isu telekung ni yang Jabatan Mufti Selangor, tuan-tuan boleh cari kat internet sendirilah. Baik. Wa yushrabul khamru. Kemudian khamar diminum berleluasa. Jangan cakap lah. Ya. Jangan cakap kalau kita tengok tu pergi masuk night club, kita masuk mana-mana, orang yang bukan Islam makin ramai. Makin ramai yang minum arak. Wa yazharu zina, dan makin berleluasanya zina. Itu tanda akhir dunia, hari kiamat. Ya, polis dapat tangkap ada beberapa pasangan. Berapa pasangan? Berbelas-belas pasangan. Muslim, Melayu. Dia buat satu pesta seks, bertukar-tukar pasangan. Pasangan tu yang dah berkahwin. Ya Allah, tak tahu nak cakap apa dah. Dah tak ada perasaan cemburu. Buka tuan-tuan, ni bulan lepas punya cerita ke 2-3 bulan lepas cerita. Yang mana masing-masing ada kelab, dia buat satu grup, dia kata dia buat satu pesta seks, masing-masing bawa isteri, bukan girlfriend, isteri. Geng-geng muda ni tuan-tuan, cari kat internet boleh cari, polis tangkap, serbu. Pasangan suami isteri, tukar-tukar pasangan. Dia ambil isteri dia, dia ambil isteri dia, tukar-tukar. Binatang betul lah. Binatang pun tak macam tu tuan-tuan. Ni memang tak boleh cakap lah masjid dengan rasa macam nak maki. Baca internet, baca lah. Polis tangkap. Oish, pesta. Dia bukan privately buat kat bilik dia. Buatan dekat kawasan ruang tamu tu. Okey, nak rasa bini kau pula. Kau rasalah bini aku. Allahu Akbar. Saya pun tak tergamak nak cakap. Tapi nak kasih faham lah tuan-tuan. Nak kasih faham. Lepas tu lelaki tu hentam isteri dia, dia pun tengok, dia pun masing-masing tengok. Normal. Muslim. Ya Allah, minta Allah jaga keturunan kita daripada benda-benda macam ni lah. Tak tahu nak cakap apa dah. Wallahualam. Ya. Baik. Setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat saya sampaikan. Jadi insya-Allah untuk maklumat, saya lepas ni balik terus sebab saya daripada musafir selatan
tak balik rumah lagi, saya dah jamak takdim dah. So nanti saya turun balik, nanti kata mana ustaz ni tak balik semayang ni. Saya dah jamak siap-siap dah. Jadi saya mohon maaf kalau salah silap, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wal hamman illa farajta wal marida illa syafaita wala hajata min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.